الشأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita limpahan rahmat dan inayahnya, yang senantiasa memimpin kehidupan kita dengan cahaya hidayahnya, sehingga menjadikan kita yang banyak salah, yang selalu melakukan kemungkaran dengan Allah, yang selalu mensia-siakan kenikmatan kebaikan yang disampaikan oleh Allah ke atas diri kita, masih lagi diizinkan untuk berada pada jalan ketaatan. Dan mudah-mudahan dengan sedikit rasa syukur kita pada kurniaan ini menjadikan kita ini akan terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diistiqamahkan pada jalan kebaikan yang sedang kita lalui pada hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur yang lahir daripada hati yang sungguh-sungguh merasakan kurniaan kebaikan yang datang daripada Allah ini, menjadikan kita layak untuk diberikan pertambahan nikmat kebaikan dalam kehidupan, yang mana mudah-mudahan kemuncaknya kita akan dapat rasakan kebaikan daripada Allah itu ketika mana kita menghadapi saat sakaratul maut. Dan janganlah kita berputus asa dalam pada nak mendapatkan rahmat Allah. Kerana rahmat Allah ni luas, dan Allah dah sebut dalam sebuah hadis kursi yang mana Allah kata, kau bawalah dosa seluas langit dan bumi sekalipun, tapi ketika mana kau kembali kepada aku, kau mengaku salah, kau minta tolong dengan aku, Allah kata la ubali, aku tak peduli, kata Allah. Maka pintu rahmat Allah ni sentiasa terbuka pada diri kita, sehinggalah datangnya kepada kita sakaratul maut. Jadi sebab tu pada setiap kali kita mulakan pengajian, saya ingatkan perkara ni kepada diri saya terutamanya, dan juga pada semua yang ada dalam majlis ni, supaya kita menghadirkan rasa syukur terhadap nikmat kebaikan, agar mudah-mudahan pada saat kita nak menghadapi sakarat, dibukakan kepada kita ni seluas-luasnya pintu rahmat, supaya kita selamat untuk bertemu dengan Allah, dan supaya kita disambut kepulangan kita pulang kepada Allah itu
dalam keadaan Allah menantikan kepulangan kita. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Baliklah kepadaku dalam keadaan redha dan diredai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan nikmat ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ni kita nak sambung bacaan kitab Nasaihul Ibad kita, iaitu nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga. Sebab kita ni merupakan calon kepada penghuni syurga. Calon ni kenapa? Kerana kita ada pada diri kita ni syarat-syarat untuk menjadi penghuni syurga. Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat-nasihat yang kita baca dalam kitab-kitab ni mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita diizinkan oleh Allah mendapatkan nikmat syurga. Orang beriman bila mana dia nak masuk syurga ni bukan kerana nak mengejar nikmat dalam syurga, tapi dia berusaha nak mendapatkan syurga kerana hanya orang yang mendapat syurga sahaja menjadi orang yang dikasihi oleh Allah pada hari akhirat. Maka tanda Allah redha bagi hamba bila mana duduk dalam syurga. Maka atas kerana tu orang beriman, dia selalu berusaha untuk mendapatkan syurga. Allah SWT. Jadi nasihat yang ada pada malam ni yang kita nak baca adalah nasihat tentang 3 perkara, iaitu nasihat yang ke-9, hidup, perpisahan dan balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diriwayatkan bahawa Jibril alaihi salam pernah berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih." Baik. Jadi Allah SWT Muhammad telah diriwayatkan bahawasanya Sayyidina Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," Allah SWT, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Jibril pesan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Hiduplah sebagaimana yang engkau kehendaki. Aish ma syi'ta." Allah SWT. Hang nak hidup lagu mana? Hang hidup, kata Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, hang nak hidup lagu mana? Hang hidup. Tu kalau terjemah bahasa kita. Allah SWT. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya satu masa kau akan jadi mayat. Makna kata kita akan mati. Pasal apa Allah SWT Muhammad, Sayyidina Jibril pesan perkara ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya pesanan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pesanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak mungkin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengetahui akan hakikat kehidupan. Maka pesanan yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pesanan kepada kita, yang merupakan tanda rahmat Allah ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ayyuhal Walad ada disebutkan tentang hal ini. Nah, Imam Ghazali disebut nasihat ni, nasihat Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ayyuhal Walad. Allah SWT. Jadi dalam tu Imam Ghazali dia bagi tahu, ketika mana dia ditanyakan oleh murid dia, Allah SWT, "Wahai guruku, apakah tujuan kita dihidupkan?" Allah SWT. Kalau kita tentang orang tanya kita, hidup ni untuk apa? Jawapan kita yang standard orang jawab, dia akan kata apa? Hidup ni untuk beribadat. Betul tak? Hidup ni untuk jadi hamba Allah. Hidup ni untuk memperbanyakkan buat amal soleh. Tidak? Itu jawapan standard yang kita jawab. Tapi hakikatnya kita tak buat pun benda-benda tu. Kita masih lagi sibukkan diri dengan perkara-perkara selain daripada matlamat kehidupan.
Tapi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bila ditanyakan tentang ini, maka jawapannya menjawab kepada persoalan itu dengan jawapan yang cukup padat, ringkas tapi padat. Bila anak murid dia tanya, wahai guruku, untuk apakah kita dihidupkan? Maka jawab Al-Imam Ghazali, hidup ni hanyalah semata-mata untuk menghadapi kematian. Tujuan hidup ni tuan-tuan, tak lain tak bukan nak mati ya. Ada orang hidup dia tak mati-mati. Batu guru saya kata, kalau tak mau mati senang. Senang je kalau tak mau mati, jangan hidup. Tapi masalah dah hidup. Bila kita dah hidup, nak ataupun tak nak, suka ataupun tak suka, pasti akan bertemu dengan kematian. Panjang mana pun hidup atas dunia, hujungnya mati. Sehebat mana pun nikmat yang Allah bagi dalam kehidupan kita ni, hujungnya mati. Tuhan bagi kat kita harta banyak mana pun, akhirnya hujung mati. Dan punya Allah nak sedakkan kita, yang hakikatnya kita ni tak ada apa-apa pun. Bahkan kehidupan ni pun bukan milik kita tuan-tuan. Sebab kalau milik kita, sudah pasti hidup ni Allah tak boleh ambil daripada kita. Sebab mati itulah menandakan kehidupan bukan milik kita. Dan Allah sedangkan kita dengan kematian-kematian yang berlaku di sekeliling kita. Yang ketika mana hebat macam mana pun orang ni, banyak mana pun harta dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana dia mati esok, dikebumikan dia bukan pada tanah dia sendiri. Tanah yang dia sayang, yang dia kata ni aku punya, rumah ni aku punya, harta ni aku punya, mati esok tuan-tuan, tak ada satu pun daripada milik dia yang hidup atas dunia ni menjadi pemilikan pada saat akhir mati dia. Bahkan mati tumpang pula tanah orang, tanah wakaf. Tidak tuan-tuan. Boleh tak kita mati ke bumi dalam ruang tamu rumah kita? Boleh. Buat wasiat ke anak-anak. Wasiat ayah ni apa kena tunai. Kalau apa tak tunai, malam-malam ayah keluar dari kubur cekik apa tuan-tuan. Ada. Belik tak tuan-tuan? Buat permohonan minta permit nak tanam mayat dekat balai polis kat rumah ayah kita, boleh? Polis bagi agak-agak. Polis kata apa? Hang gila. Tak pernah orang buat, betul tak? Takkan bolehnya. Nak ke bumi kat mana? Tu, tanah kubur. Tanah kubur ni tuan-tuan, tanah wakaf, tanah orang. Dan suka-suka nak pergi tanam boleh? Tak boleh, kena minta izin juga. Jadi hebat lagu mana pun, akhirnya penghujung kesudahan hidup kita tak ada apa-apa kat kita. Maka atas kerana hakikat kehidupan ni nak menghadapi kematian, maka apa guna dalam kehidupan ni kita habiskan dengan perkara-perkara yang akan kita tinggalkan. Allah SWT. Jadi kalau kita renung balik, hari ni banyak daripada masa kita dihabiskan dengan memikirkan tentang perkara yang tidak memberi faedah kepada akhirat kita. Orang muda, cara orang muda. Orang tua, cara orang tua. Orang tua dia fikir apa? Dia fikir banyak lagi benda yang aku tak dapat dalam hidup. Betul tak? Saya bisa jumpa tuan-tuan, satu orang tua, pakcik tua, umur 70 lebih dah. Saya tanya dia, pakcik, cita-cita pakcik apa? Dia kata cita-cita pakcik, umur 76 masa tu, cita-cita pakcik nak jadi kaya. Umur 76, mimpi lagi nak kaya tuan-tuan. Walhal umur 76 ni dah duduk pada umur bonus. Sebab Nabi SAW kata, umur di kalangan umatku ni baina sab'ina wa sittin, antara 70 ke 60 60 ke 70 tu umur umat aku. Mana kata majoriti macam tu. Jadi tuan-tuan, umur kita sekarang ni agak-agak baki tinggal berapa lama lagi. Berapa ramai orang berangan nak keluar duit KWSP
umur 55. Ada pula yang tamak sikit, tunggu umur 60. Berangan tunggu rezeki keluar mana. Tak sempat keluar. Dan saya jumpa tuan-tuan orang-orang macam tu. Allah pertemukan saya dengan orang macam tu untuk diberikan tarbiyah. Bayangkan tuan-tuan, lagi 4 bulan nak cukup bersedia dah, meninggal hari ni. Dia dah sebut, hari-hari sebut ni, esok keluar ni, duit ni boleh, beli ni, boleh. Jadi bayangkan tuan-tuan, pada saat kehidupan kita ni dihabiskan dengan memikirkan tentang hal yang tidak memberi faedah kepada akhirat kita. Sedangkan hidup ni cuma sekali ya. Jadi sebab tu Allah SWT Muhammad, bagi orang yang tak ingat tentang kematian, dia akan sentiasa ditipu oleh dunia. Sebab tu angan-angan kita jangan panjang tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW disebut dalam sebuah hadis lain, Nabi masa tu Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi ambil sebatang kayu dan kemudian Nabi lukis atas pasir. Atas pasir tu Nabi lukis. Nabi buat satu pak segi, kemudian Nabi buat satu garis panjang. Allah SWT. Dan kemudian Allah SWT di tengah garis tu Nabi buat garis kecil-kecil gitu. Jadi Nabi SAW bagi tahu, hak pak segi ni, inilah umur kalian. Ni umur kalian. Satu garis yang melintang panjang, dia daripada hujung kotak tu terus sampai lepas kotak. Nabi kata, inilah angan-angan dan cita-cita kalian. Kita berangan ni lebih daripada had umur kita. Tidak ada. Hidup kita hari ni dengan hidup kita yang lepas, kita rasa ada beza tak tuan? Sedar-sedar umur aku dah 60 dah. Sedar-sedar umur aku dah 50 dah. Dan kalau kita tanya balik 50 tahun hidup kita ni, apakah bekal yang kita dah kumpul untuk dibawa berjumpa dengan Allah? Sedangkan semua kita mengaku yang kita akan mati. Tapi dalam keadaan kita sedar amal kita tak cukup, bekal kita masih lagi sedikit, apakah perkara persiapan yang kita buat dalam pada nak memastikan kita dapat selamat untuk bertemu dengan Allah? Tuan-tuan, simpanan dunia kita kuih banyak. Tidak? Mulut sebut susah, tapi simpanan makin banyak tak? Sedangkan kita tahu simpanan dunia akan ditinggalkan, yang nak dibawa adalah simpanan akhirat. Orang susah tuan-tuan, keliling kita ni penuh, ramai. Hari ni ramai orang susah. Apa yang kita buat dalam pada nak menjadikan bekal kita cukup untuk bertemu dengan Allah? Umur dah 50 tuan-tuan, pergi renovate rumah bagi lagi besar. Walhal hari-hari daripada bilik tidur ke bilik ayak pun mengah nak berjalan. Tidak tuan. Berapa ramai orang beli rumah 2 tingkat, 3 tingkat, akhirnya bila dah tua rasa menyesal. Tidak. Buat rumah besar-besar dengan harapan nak bagi anak-anak duduk sekali. Anak-anak dah besar, duduk tang mana anak-anak kita tuan? Anak-anak kita duduk tang mana? Duduk orang kita. Rumah banyak, bagi dekat anak seorang satu. Pasal apa? Senang esok dia pun nak duduk. Akhirnya bila kita meninggal tuan-tuan, pakat jual habis rumah. Dan hasil jualan tu sikit pun mereka tak manfaatkan untuk kita. Walhal kita berpenat-penat mencari harta dunia tu untuk bagi kat mereka. Tapi bila mereka, kita dah mati tuan-tuan, sikit pun tak ingat kat kita. Pasal apa mereka buat macam tu? Sebab masa kita jadi anak, kita pun buat benda yang sama. Tanah yang mak ayah kita tinggal, kita jual. Duit tu kita guna untuk kita. Tak ada sikit pun kebaikan yang kita tinggal untuk mak ayah kita. Apa salahnya rumah tu bukan kita punya, mak ayah kita, bagi balik ke dia. Kalau jual, duit tu ambil pergi letak kat masjid, tak kat surau.
letak dekat sekolah-sekolah agama, letak kat pondok-pondok, bagi kat rumah anak yatim. Bukankah pahala tu sampai kat mak ayah kita? Sedangkan harta tu bukan kita yang susah-susah dapat. Tapi dalam keadaan kita sebagai mak ayah sedar tentang hal ini, kita masih lagi menyia-nyiakan peluang hidup kita dengan perkara ini. Kita masih lagi bersusah-susah untuk membebankan diri kita dengan kesusahan yang berpanjangan di hari akhirat. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka atas kerana tu Sayyidina Jibril alaihi salam dia pesan perkara ni, supaya kita yang mengaku beriman dengan Allah mengambil peringatan dan tidak menyia-nyiakan kehidupan yang sekali di atas dunia ini dengan cara merugikan kehidupan akhirat kita. Terlambat lagi ke tuan-tuan kita nak ubah? Tak, masih belum terlambat. Sebab tu beruntung tuan-tuan, saya, Allahumma salli ala Muhammad, saya suka cerita tentang almarhum ayah saya. Almarhum ayahanda saya ni, pada saya dia seorang yang sangat bertuah. Bila dia dah tak ada, bolehlah saya cerita tuan-tuan. Masa dia ada, saya tak boleh cerita. Dia ni kalau nak fikir, nak dapat senang dunia, dia boleh dapat lebih daripada orang. Pasal kawan-kawan yang macam dia, rumah semua banglo, kereta semua 2-3 biji. Tapi ketika mana dia meninggal tuan-tuan, dia hanya tinggalkan sebuah rumah, yang mana rumah tu sekarang adik saya duduk. Dan kemudian dia tinggalkan sebuah kereta saja. Kereta yang kadang-kadang tuan-tuan nampak saya bawa warna hitam. Tu kereta dia. Saya guna bawa pergi kuliah tuan-tuan. Dapat tak pahala kat dia? Sedangkan masa dia hidup, gaji dia tuan-tuan 5 angka. Tapi saya tak pernah nampak dia bermewah dengan perkara tu. Yang orang pertama yang tolong saya buka madrasah, dia buat personal loan dekat bank 100,000 semata-mata nak tolong saya buka madrasah. Orang lain buat personal loan buat bisnes, dia buat personal loan untuk buka sekolah. Dan kemudian dia tolong pula saya mengajar kat sekolah. Dia tolong mengajar Quran. Dan bila dia meninggal tuan-tuan, duit dia, yang dia ada duit tu, duit dia semua dah habis lah. Dia pakai habis. Sebab masa dia hidup, saya pernah cakap kat dia, ayah, duit yang ada ayah nak pakai, ayah pakai dah. Pasal tu duit ayah, kami ni anak-anak rezeki dah ada masing-masing. Ayah nak pakai, ayah pakai. Tu yang dia buat rumah bagi adik perempuan saya duduk. Dan sampai hari ni adik perempuan saya duduk. Adalah sikit duit tinggal. Masa dia meninggal tu ada sikit duit, kami adik-beradik dapatlah seorang sikit. Tapi alhamdulillah, kerana masa dia hidup dulu, satu benda yang dia buat menyebabkan bila dia tak ada, anak-anak buat benda yang sama kat dia. Masa mak dia meninggal dulu, tok saya tinggalkan kebun sawit. Ayah saya ni orang Melaka tuan-tuan. Dia orang Melaka tapi adat Pepatih. Orang adat Pepatih ni tuan-tuan tahu lah tanah banyak mana. Kami ni tanah adat cukup banyak ya. Tapi masa arwah mak dia meninggal, tok saya meninggal, satu pun dia tak ambil kat dia. Dia kata apa? Tanah ni dia wakafkan untuk mak ni lah. Hasil yang dapat bulan-bulan ni dia bagi amanah kat adik dia untuk dia agih-agihkan dekat sekolah-sekolah orang-orang susah, anak-anak yatim. Dia kata Alung tak mau ambil, dia kata ni untuk mak sebab ni tanah mak ni lah. Bila dia tak ada tuan-tuan, Allah gerakkan kami anak-anak untuk buat benda yang sama. Sekupang pun tak guna untuk kami tuan-tuan. Semua digunakan untuk dia. Itu yang bila guru saya kata, kita kalau nak anak buat baik kat kita, kita sebagai anak kena buat baik kat mak dulu. Kita sebagai anak kena buat baik kat mak ayah dulu. Sungguh tuan-tuan, perkara ni sebab saya sendiri lalu tuan-tuan. Agak-agak Tuhan akan bagi dah izin lagu tu kat kami anak-anak, kalau dia sendiri masa hidup tak buat lagu tu. Sebab tu masa dia meninggal tuan-tuan, ni saksi kat depan saya ni, sahabat saya ni saksi. Dia tolong bawa jenazah ayah saya. Arwah ayah saya dia besar pada saya tuan-tuan. Dia lagi tinggi pada saya, badan dia lagi tubuh.
Masa dia meninggal badan dia jadi tegak dah. Allah SWT. Dia meninggal masa Covid. Orang lain Covid masa tu paling awal seminggu baru boleh keluar jenazah. Masa tu. Tapi arwah ayah saya 2 hari boleh keluar. Cepat. Angkat jenazah dia, kami angkat 2 orang macam tak ada jenazah dalam tu. Padahal dia besar. Masa nak masuk dalam randa tu, saya siap tanya dia, muat ke ni? Rasa macam kecil randa ni. Sebab dia besar. Tapi bila masuk ada lebih. Angkat masuk dalam van 2 orang angkat macam tak ada, macam angkat randa kosong tak ada. Jarak saya dengan van depa 5 minit Depa jalan 5 minit kemudian saya jalan. Tapi bila saya sampai dekat Masjid Bukhari Kubur tu, dah siap ke bumi arwah ayah saya. Dah siap ke bumi dah, siap semua. Saya sampai tu dah siap semua. Allah SWT. Padahal saya bawa macam ribut masa tu. Tanya mereka, bawa laju ke? Tak, kami buat macam biasa dia kata. Tapi jadi mudah. Laju Allah sempurnakan perjalanan dia. Allah mudahkan perjalanan dia. Jadi ni perkara baik yang kita nak ambil sebenarnya. Iaitu ketika mana kita hidup, tuan-tuan, manfaatkan sepenuh masa kita, peluang yang ada ni dengan kebaikan yang Allah hantar kat kita. Cuma dalam pada nak buat baik ni, tuan-tuan, dia tak boleh tamak. Pasal bila kita mula tamak dengan kebaikan, menjadikan akhirnya kita akan ditipu juga oleh syaitan. Sebab tu contoh macam kita nak main masjid, tuan-tuan, dah terlambat, maka jangan tergesa-gesa masuk. Sebab apa? Pulun nak ambil takbiratul ula tadi ni, tiba-tiba kita kelang kabut masuk masjid, akhirnya tak sempurna semayang kita. Jadi sebab apa? Islam ini agama yang bersederhana. Sebab apa Nabi SAW sebut, amal yang sedikit tetapi berterusan lebih disukai oleh Allah berbanding amal yang banyak tapi sekali. Maka tuan-tuan, dalam pada nak mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ni, kita kena konsisten dengan kebaikan. Jadi cara nak konsisten dengan kebaikan ni bukan payah pun, tuan-tuan. Ada saja peluang baik, kita buat. Allah letak saja peluang baik, kita ambil, tuan-tuan. Jangan kita memilih-milih. Setengah kita ni pilih, tuan-tuan. Allah SWT. Tabung masjid kita buat tak nampak. Tapi kalau wakaf Quran Afrika, pulun nak buat, tuan-tuan. Sedangkan kebaikan depan mata kita tinggal. Tidak? Ni bukan kata kat siapa, tuan-tuan. Macam orang sibuk buat badal haji. Minta maaf lah, tuan-tuan. Saya sebenarnya kalau badal haji ni saya tak setuju. Sebab saya pernah tanya dengan guru saya tentang masalah ni. Dia kata haji ni berkewajipan untuk siapa, dia kata. Haji ni wajib pada orang yang dimampukan oleh Allah. Mampu ni bukan masuk ada duitnya. Mampu ni adalah dia mampu sampai. Jadi maksudnya kewajipan mengerjakan haji ni hanya jatuh pada seseorang bila dia dah sampai ke sana. Jadi masa hidup dia tak diizinkan oleh Allah untuk sampai. Pasal apa? Bila mati kita kena sibuk buat badal haji, tuan-tuan. Daripada buat badal haji, tuan-tuan, baik ambil duit tu pergi wakaf. Lagi confirm benda tu sampai. Pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi, 3 amal yang tak terputus pada anak Adam walaupun lepas mana dia mati. Yang pertama, al-ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Kita ajak orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali makan, budak tu baca. Setiap kali baca Fatihah, dia baca Bismillah. Pahala tu berterusan sampai kat kita. Sebab tu ada anak, tuan-tuan, anak kita kalimah basmalah dengan suratul Fatihah, jangan bagi orang lain ajak, kita ajak. Tuan-tuan ada cucu, jangan bagi orang lain ajak cucu kita ajak cucu. Pasal apa ni? Kita nakkan pahala tu berterusan untuk kita. Main itu nak ajak Bismillahirrahmanirrahim. Sebut dia tu. Ajak dah 3 kali sampai dia ikut macam yang kita baca. Lepas setiap kali dia pakai baju dia baca Bismillah, dapat pahala. Ni orang yang memikirkan tentang mati, tuan-tuan. Orang yang sentiasa ingat hakikat kehidupan yang ni. Dia tak pulun cari anak jiran, tuan-tuan. Dia cari anak dia sendiri. Ni dah anak sendiri buat tak beli, sibuk duk komplain anak orang. Yang paling best komplain untuk imam. Allah SWT. Tak sungguh, tuan-tuan, benda ni berlaku. Saya tu kadang-kadang bila orang main komplain saya, Allah SWT. Tiba-tiba ada kat mana tu sekali tu dia main, Ustaz dengar tu Datuk Imam baca tak betul pun lah. Saya kata sungguh lah. Sungguh tu saya dengar okey kata.
Dok Ustaz disebut tadi tak pernah. Oh tak apa, sekali isyak lagi abang pergi semayang, pergi imam dah. Oh dok saya tak boleh nak jadi imam, tak apa. Tu tadi komen pandai-pandai kan. Terus hilang terus, tak nampak apa sudah. Ni benda-benda ni. Sebab hidup kita ni fokusnya hanya pada masalah, menyebabkan kita lupa nak buat bekal. Ya Allah SWT. Jadi setiap kali baca kita dapat pahala, kita dapat pahala. Jadi daripada Allahumma salli ala Muhammad, kita buat ibadah haji, baik kita buat Nabi pesan. Yang kedua yang tak terputus ada apa dia? Sedekatun jariyatun. Itulah pi wakaf, dapat tak sedekah jariah. Allah SWT. Kemudian doa daripada anak yang soleh. Ya Allah SWT. Baik. Jadi bayang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itu yang pertama. Nasihat daripada Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata malaikat Jibril alaihi salam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Dan cintailah orang yang kamu suka, orang yang kamu nak bagi cinta kamu. Fa innaka mufaraqatun, sungguhnya kau akan berpisah dengannya. Maka perpisahan ini merupakan suatu benda yang pasti. Sama ada berpisah ketika mana hidup, ataupun berpisah ketika mana setelah mana kita mati. Dan perpisahan ini merupakan suatu benda yang pasti, kerana akhirnya kita akan meninggalkan segala-gala yang ada atas dunia. Maka kecintaan yang ada dalam hati kita ni kadang-kadang diberikan kepada manusia lain. Macam kita sebagai mak ayah sayang dengan anak-anak kita, kita sebagai anak-anak sayang dengan mak ayah kita. Allah SWT. Seorang kawan sayang kepada kawannya. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad tu kecintaan di antara hamba sesama hamba. Dan ada pula daripada kalangan hamba ni yang mencintai dengan harta dia, sayang dengan harta dia, punya sayang harta, beli mahal-mahal. Hidup ini harta sebulan sekali, cukup masa pergi hantar servis, jalan tak apa. Pasal apa? Sayang. Hujan tak bawa keluar kereta, takut kereta demam. Allah SWT. Beli motor mahal-mahal, beli motor tak mau naik, hari-hari duk gosok bagi berkilat. Pasal apa? Sayang motor. Allah SWT. Sedangkan akhirnya sampai pada satu ketika kita akan tinggal tak? Kalau orang perempuan pula, dia sayang pinggan mangkuk. Dia duduk jamu laki dia makan guna pinggan Febriso. Lah pinggan apa hak mahal-mahal orang bagi? Pinggan apa? Akopal. Akopal ni brand lama tu. Kan? Allah SWT. Clayton ke? Allah SWT. Hak brand-brand mahal tu, hak tu for apa? Allah SWT. Untuk hiasan dia, for display only. Tak dalam lemari susun. Cawan mahal-mahal simpan. Beli cawan lawa-lawa buat hiasan. Yang dia pakai cawan apa tu? Tu cawan hak beli Holik dapat free. Allah SWT. Gelas yang kalau kita jentik keteng pecah. Allah SWT. Hak mahal-mahal semua simpan. Pasal apa? Takut rosak. Allah SWT. Akhirnya mati esok tinggal habis. Boleh ke bumi esok bawa cawan. Malaikat mai tanya soalan, marah buka bancuh teh dulu. Ni cawan mahal saya ni, kita minum teh dulu. Malaikat lagi tanya saya soalan, boleh ke tu? Bahkan sampai satu ketika benda yang kita kasih, yang kita rasa ada nilai tu, tak ada nilai pun. Jadi ketika mana kita mencintai sesuatu dan kemudian kita akan berpisah dengan perkara yang kita cinta, apakah kesan yang akan berlaku pada kita tuan-tuan? Kita akan merasakan kesakitan. Dan kesakitan yang paling besar ialah ketika mana berpisahnya kita atas kerana sebab sakaratul maut.
Batu kata guru saya Allahumma salli ala Muhammad, makin tinggi kasih kita kepada dunia, maka semakin kuat sakit kita ketika menghadap sakaratul maut. Pasal dunia ni tuan-tuan, dia ibarat macam sebuah bekah. Kita bagi contoh beg, tuan-tuan. Dalam beg ni, kalau kita ambil dunia, simpan dalam tu, ambil duit, ada dalam tu 10,000. Ambil barang kemas, adalah tak banyak lah, lebih kurang dalam 3 kilo, bubuh dalam beg tu. Tak banyak mana. Itu yang dia pun kata, kalau sayang kat bini ni, belilah barang kemas, tak payah banyak, 1 kilo 2 jadilah kata. Sakit jantung tu. Bubuh pula benda-benda yang berharga dalam tu, masuk dalam beg, dengan tujuan nak simpan benda tu. Dan bila kita jalan kat luar tuan-tuan, tiba-tiba kita diragut oleh peragut beg yang kita simpan barang-barang yang kita sayang. Macam mana keadaan kita tuan-tuan saudara? Masa tu macam mana tuan-tuan? Kita akan pertahankan beg tu sedaya yang kita mampu. Walaupun kita sedang takkan mampu tidak. Macam yang berlaku, ada satu orang perempuan Allah SWT kena seret sejauh 500 meter oleh peragut. Sebab peragut ni dia main tiba-tiba. Sebab tu guru saya kata, Allahumma salli ala Muhammad, bersiap sedialah sebelum kamu diragut pada 3 tempat. Jadi salah satunya adalah ketika mana kita hidup, yang malaikat akan datang meragut kehidupan daripada diri kita. Jadi malaikat main dia bukan bagi warning tuan-tuan. Seperti mana seorang peragut nak meragut beg tangan kita. Ada tak peragut tu bila dia nak ragut beg tangan kita tuan-tuan, dia bagi amaran dulu, siap buat announcement, pakai hela kan, perhatian pada makcik yang bawa beg warna purple sana, lebih kurang 5 minit lagi kami dan saya dan kawan saya akan datang meragut beg tangan, maka bersiap sedia, buatlah persiapan sewajarnya. Ada lagu tu tuan-tuan. Kalau macam tu senang lah. Tidak. Dia main tu tiba-tiba Maka bila main tiba-tiba, dalam keadaan kita sedang, kita tak mampu nak pertahankan beg tangan kita tuan-tuan, masa tu tuan-tuan, kita akan diseret dan bahkan memberi mudarat yang besar ke atas diri kita. Kerana kita sibuk nak mempertahankan isi yang ada dalam beg kita tu. Cuba kalau contoh Allah sallallahu alaihi wasallam, dalam beg tu kita tak isi apa-apa, kosong. Dalam beg tu tak ada apa anda. Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai peragut. Beg ni kita cuma guna apa ni? Letak benda yang kita nak guna. Time kita nak pakai, kita ambil. Sebab dunia ni tak salah kita guna tuan-tuan. Yang salah bila kita ambil simpan. Jadi kalau mah ada 3 kilo, boleh pakai takat 100 gram 100 gram pun teruk orang. Beli cincin pun selalu 2-3 gram. Cincin berapa berat? 100 gram ni Ustaz. Tak berat mana. Berat jiwa yang mendengar. Boleh pakai takat 100 gram. Lagi 900 gram nak simpan buat apa? Tidak. Jadi duk tahu lah, duk kat kedai tak beli. Pasal apa? Boleh pakai takat tu Jadi time nak pakai kita ambil, time tak mau pakai kita tinggal balik. Jadi dunia sifat dia lagu tu. Jadi kalau beg tangan kita yang kita umpamakan sebagai dunia tadi tidak digunakan untuk menyimpan apa-apa perhiasan dunia tuan-tuan, ketika mana beg tersebut diragut oleh seorang peragut, agak-agak kita nak habiskan tenaga kita tahan benda tu tak pula. Nak ambil siap sambil jalan, handbag tu tak macam tu. Siapa nak ragut-ragutlah macam tu. Siap buat pelekat kat belakang, beg untuk diragut. Siap ternanti-nanti bila ni nak meragut ni, pasal kita rasa beg tu tak ada nilai. Jadi macam itulah keadaan bagi orang yang hidup dalam keadaan dia sedang, satu ketika nanti benda-benda yang dia kasih, yang dia cinta, pasti dia akan tinggalkan.
Jadi bila orang ni dia sedar tentang ni tuan-tuan, bila dia tak dapat bersama-sama dengan orang yang dia kasih, ataupun dengan barang-barang, harta-harta yang dia kasih, dia terpaksa tinggal, dia takkan merasakan kesedihan, tuan-tuan. Pasal dia tahu satu ketika aku akan berpisah dengan semua yang ada atas dunia. Dan nasihat yang ketiga daripada Sayyidina Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sekehendakmu, namun sesungguhnya kamu akan menerima balasannya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nasihat yang terakhir ni Sayyidina Jibril kata, hang nak buat apa atas dunia, hang buatlah. Pasal akhirnya setiap perkara yang kau buat, semua akan diberikan balasan. Seperti mana yang satu ketika seorang tok guru ni dia panggil semua anak murid dah. Tok guru ni dia nak cari siapakah yang boleh ganti dia. Jadi dia panggil semua anak murid dia kata, ambil ayam ni, ambil pisau, bawa pergi satu tempat yang tak ada siapa pun nampak, sembelihlah ayam ni, dia kata. Jadi anak murid dia semua pakat pergi merata lah. Jadi bila sampai cukup masanya, Allah SWT pakat mai lah jumpa tok guru. Jadi daripada semua ni, seorang saja yang tak sembelih ayam dia, yang lain semua sembelih. Tanyalah yang sembelih ni kat mana? Aku sembelih belakang pokok tu. Ni sebenarnya ni aku sembelih dalam gua hujung kampung. Yang ni aku sembelih duduk dekat macam-macam merata dia dapat. Tiba tok guru dia tengok hang tak sembelih ni. Hang ni pasal apa hang tak sembelih ni? Takkan tak ada tempat hang nak menyuruh. Sedangkan semua kawan-kawan hang boleh sembelih ayam, hang takkan tak boleh sembelih. Apa dia jawab kat tok guru dia? Dia kata, wahai tuan guru, aku dah pergi merata tempat dah, tapi aku tak mampu nak sembelih ayam ni, kerana aku merasakan ada yang sedang memerhatikan perbuatanku. Tok guru dia tanya, siapa dia? Dia kata, Allah. Tang mana aku duduk pun Allah sentiasa nampak apa yang aku buat. Maka bagaimana aku nak sembelih ayam ni dalam keadaan arahannya adalah sembelih pada tempat yang tidak ada siapa-siapa pun boleh nampak. Jadi ibu ayah dirahmati Allah SWT sekalian, kadang-kadang bila kita duduk seorang-seorang, kita rasa tak ada siapa perhati kita. Jadi macam mana cara nak ajak diri supaya memandang pada pandangan Allah terhadap perbuatan kita? Iaitu buanglah rasa malu pada pandangan makhluk, letakkan malu kita pada pandangan Allah. Dan kita sedekah duit dalam tabung, kadang nilai dia tak besar pun, tapi bila kita rasa orang pandang kita, kita berasa kemah, tuan-tuan. Sedangkan manusia dia tak tahu berapakah nilai yang kita bagi diri ni. Tapi Allah Ta'ala dia tahu. Allah kata kat kita, aku bagi dekat hang 10,000, hang sedekah RM1 je, mana malu hang? Sedangkan harta ni mai daripada aku, harta ni merupakan kurniaan aku. Kenapa berkira sangat dengan aku? Allah tahu tak, tuan-tuan? Hak kita sedekah banyak mana, hak kita simpan banyak mana. Sebab tu salah satu daripada soalan yang akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat esok tentang harta kita. Dari mana dapat dan ke mana dihabiskan. Tuan-tuan, duit kita ni simpan pun habis, tak simpan pun habis. Betul? Betul tak? Setuju tak? Kan tuan-tuan tak setuju? Start tak, duit saya simpan tak pernah habis je lah. Simpan habis, tak simpan pun habis. Waktu bila habis, mati esok habis, tak boleh pakai. Batu sedekah RM1 masa kita hidup dalam keadaan kita perlu, lebih bernilai daripada 1,000,000 yang kita sedekah selepas mana kita mati. Sebab tu Allah kata dalam Quran, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pahala kebajikan ni kamu takkan dapat hatta sehingga tunfiqu mimma tuhibbun, kamu infakkan sebahagian. Tuhan bukan minta semua, kan? Allah bagi kita 10,000, bukan Tuhan suruh 10,000 tu pergi sedekah, sebahagiannya. Banyak mana sebahagiannya? Kata guru saya, iaitu sebahagian daripada yang kita simpan. Sebahagian daripada yang kita nak simpan, yang kita nak guna, bayar kereta, bayar rumah, beli makan, hak tu kita guna. Hak lebihan tu kita nak simpan, dia tak? Sebahagian daripada simpanan tu kita ambil, bagi balik kat dia.
sebagai tanda syukur pada nikmat yang Allah pinjamkan ke atas kita. Maka pada setiap perbuatan ni kadang-kadang kita sangka Tuhan tak nampak, menyebabkan kita lupa untuk berbuat amal dengan sebaik-baiknya pada ketika tidak ada manusia lain yang melihat perbuatan kita. Itu dalam bab harta. Dalam bab kita buat maksiat lain, mengumpat orang, dalam bab kita mengutuk orang, dalam bab kita sumu'ah dengan orang, tanpa sedar tentang hati kita ni banyak melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita rasa Tuhan tak mampu nak balas perbuatan jahat kita. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, adilnya Allah Taala, pada amal yang baik dia akan balas, pada amal yang buruk pun akan dia balas. Sebab kadang kita lupa, kita ingat Tuhan ni cuma reti balas amal yang baik. Pasal tu time kita sedekah, kita harap Tuhan balas balik sedekah kita. Tapi waktu kita guna harta pada jalan yang Allah tak redha, tuan-tuan, kita tak pernah pun rasa, ya Allah, jangan kau azab aku dengan kesalahan aku ni, ya Allah. Pernah tak kita minta macam tu, tuan-tuan? Kita lupa, tuan-tuan. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita ni orang yang bijak, orang yang benar-benar beriman dengan Allah, orang yang sungguh-sungguh mengambil peringatan pada peringatan yang disampaikan oleh Allah ke atas diri kita, kita akan lebih berat tentang nasihat ini. Kita akan pegang dalam hidup kita. Bahkan kita akan berusaha sebaik baik untuk menjadikan diri kita ni selamat dan beruntung di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu saya nak kongsi nasihat guru saya dengan tuan-tuan. Bila guru saya dia cakap dalam kuliah, dia kata, Allah SWT, kita ni jangan jadi orang yang tak cerdik. Tak cerdik macam mana ni? Atas dunia ada susah, tiba-tiba kita heret susah dunia kita ni ke akhirat. Faham tak? Kita ni atas dunia, tuan-tuan, tak senang mana pun. Tak? Kalau kaya kita pun, kaya tu bukanlah sekaya yang mana pun. Nak banding kekayaan kita dengan Siti Khadijah, lebih kaya Siti Khadijah daripada kita. Siti Khadijah kekayaan dia 2/3 kota Mekah milik dia. Kita ni berapa per-3 bahagian dalam Lustak ni kita punya, tuan. Tak payah serta Lustak, 2/3 daripada Langgak ni pun tak boleh serta. Ada, tuan. Saya orang kaya kawasan ni, Ustaz. Kalau Ustaz nak tahu, tanah Ustaz pijak tanah dia ada udah. Jadi, tuan, kalau nak kira kaya kita atas dunia ni, tak tahu mana. Jadi bila dah miskin atas dunia, pasal apa nak kena bawa miskin tu pergi akhirat? Allah Ta'ala ni punya baik. Dengan sebab-sebab Allah bina istana tu dalam syurga. Tu besar. Dengan sebab satu sedekah, Allah tumbuhkan 700 tangkai pokok dalam syurga. Allah. Dengan sebab kita tunaikan hajat orang, Allah sempurnakan hajat kita di akhirat pula. Lagi banyak hajat orang kita sempurnakan atas dunia, lagi banyak hajat kita di akhirat Allah mudahkan. Tentang kita semua ke akhirat menjadi orang yang sangat berhajat dengan Allah. Tapi atas dunia kita sibuk menjadi orang yang menahan hajat orang. Orang main minta tolong kita, kita tolak. Sedangkan kita mampu tolong, tuan-tuan. Orang main cari kat kita, minta tolong kita mudahkan urusannya, kita tolak, tuan-tuan. Pasal apa? Aku tak kenal dia. Kita menjadikan dendam yang peribadi itu sebagai sebab untuk kita mendapat kesusahan yang berpanjangan di akhirat. Atas dunia kita sakit hati ke dia, esok ke akhirat kita sakit hati lagi ke dia. Pasal apa? Dia boleh dakwa kita ke akhirat, tambah sakit hati, tuan-tuan. Dunia dah kita tak suka dia, sampai akhirat tengok-tengok dia dakwa kita lagi. Ya Allah, dia ni atas dunia lu boleh tolong aku, saja tak mau tolong. Azab dia, Ustaz. Allah azab kita. Allah. Sakit tak, tuan-tuan? Berpanjangan tak kesusahan kita? Maka sebagai orang yang bijak, janganlah kita membawa kesusahan dunia pada kesusahan akhirat. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya harap itulah sedikit perkongsian yang boleh kita ambil manfaat. Buatlah kebaikan dengan sebanyak-banyaknya sambil kita mengharapkan rahmat Allah agar diturunkan ke atas diri kita. Kita semua mengaku yang kita ni dosa banyak. Kita semua ni mengaku yang kita ni amal kita tak cukup banyak.
Maka janganlah kita menunjukkan kesombongan dan kebodohan kita di sisi Allah dengan cara kita menjadi orang yang tak mempedulikan rahmat Allah ke atas diri kita. Buat salah, cepat-cepat minta maaf. Buat salah, cepat-cepat kembali kepada dia. Kalau kita rasa kita ni masih lagi susah ke akhirat, buatlah persiapan yang cukup banyak. Sebab hakikatnya tidak ada istilah terlambat bagi setiap daripada kita ni untuk mendapatkan kemudahan di akhirat, sehinggalah pada saat nyawa sampai di ghargharah. Selagi nyawa tak sampai sini tuan-tuan, tak ada istilah terlambat. Maka kembalilah kepada Allah, dan bila Allah izinkan kita kembali, minta supaya Allah tetapkan hati kita duduk pada jalan tersebut hingga akhir hayat. Sebab sifat hati dia berbolak-balik. Pada saat kita mula lupa yang kita baik ni atas kerana izin Allah, masa tu tuan-tuan kita akan duduk di tempat yang sama seperti mana Azazil laknatullah alaih. Wala'iyadzubillahi min zalik. Kita tak mau jadi macam tu tuan-tuan. Maka saya kira cukup sekarang tu perkongsian saya pada malam ni. Mudah-mudahan jadi manfaat buat diri kita semua dan menjadi sebab untuk kita dikurniakan kebaikan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi sebelum akhirnya tuan-tuan, seperti biasa saya nak minta tuan-tuan tolong doakan supaya urusan kami di madrasah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni cabaran makin kuat tuan-tuan. Nak pegang dengan agama Allah pada akhir zaman ni, Nabi dah janji ibarat menggenggam bara api. Jadi saya cuba nak buat seperti mana yang diamanahkan oleh Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ajak orang kepada kebaikan tanpa mengharapkan balasan daripada orang. Pasal Tuhan sebut dalam Quran, ittabi'u man lam yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kamu pada orang yang bila diajak pada buat baik, dia tak minta apa-apa tuan-tuan. Wa hum muhtadun, dan kamulah orang-orang yang dikurniakan petunjuk. Maka sebab tu bila saya buat madrasah tuan-tuan, saya tak sampai hati nak ambil yuran. Bukan sebab tak perlu pada yuran. Ada orang dia faham macam tu. Bila dia hantar anak-anak mengaji kat madrasah kami tuan-tuan, bila saya kata tak apa, sini percuma, semua kelengkapan insya-Allah saya usaha sediakan. Memang dia tinggal anak tu tinggal terus tuan-tuan, macam tinggal anak kucing. Ya Allah SWT. Tapi nak marah tak boleh tuan-tuan. Sedangkan kita tahu mak ayah ni berkemampuan juga. Takkanlah sebulan RM10 tak boleh bagi, RM10 pun tak bagi tuan-tuan. Ada yang setengah-setengah tu macam-macam renah tuan-tuan. Allah SWT. Jadi saya kongsi ni bukan sebab merungut tuan-tuan, tapi sebagai sebab nak minta doa daripada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan rajin mendoakan kebaikan buat saya, keluarga, sahabat-sahabat yang ada di madrasah, untuk benar-benar ikhlas buat kerana Allah. Sebabnya kami buat ni sebab kami ni bukan orang baik tuan-tuan. Orang baik ni dia tak perlu pada amal yang banyak. Tapi kami ni masing-masing ada jahat masing-masing. Maka harap-harapnya dengan kebaikan sikit ni, yang hakikatnya kalau ikut tak ada pun kebaikan tu, kalau Allah tak bagi izin, menjadi sebab untuk kami ni dipandang oleh Allah pada hari akhirat esok. Nak esok bila sampai depan Tuhan, Tuhan sudi pandang kami, itu ya. Kadang bila saya fikir tuan-tuan, saya takut tuan-tuan. Takut nak mati ni bukan kerana apa, takut Tuhan tak mau pandang ni. Sampai-sampai Tuhan tak mau tengok. Tuhan kata ni hampir masuk neraka, aku tak mau tengok. Wala'iyadzubillah min zalik. Maka saya mengharapkan belah kasihan daripada tuan-tuan dan perempuan untuk mendoakan kebaikan buat kami, supaya dengan berkat doa semua Allah izinkan kami istiqamah tuan-tuan. Sebab bila Allah izin istiqamah, sudah pasti segala kecukupan Allah akan cukupkan buat kami. Kalau Allah tak izin tuan-tuan, dia bagi jadi susah. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa semua, setakat ni perjalanan kami di madrasah masih lagi diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah. Cuma dia taklah semudah seperti mana hamparan kapet merah tuan-tuan. Sebab nak buat baik ni dia kena rasa mujahadah. Jadi kesungguhan itulah sebagai tanda yang kami ini masih lagi duduk dalam pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan tolong doa, boleh tak tuan-tuan? Yang pertama. Yang kedua, untuk kami beli rumah yang kami buat Miftahul Jannah di Taman Hayat Jalan Sultanah ni masih lagi belum ada tuan-tuan. Harga rumah tu RM650,000. Dan saya macam tuan-tuan sedia maklum, saya memang tak bawa tabung.
Dan saya pun tak buat apa-apa jualan lot wakaf, semua saya tak buat, tuan-tuan. Pasal saya tak mau benda tu menjadi sebab untuk terhalangnya kebaikan yang saya nak bawa ni daripada sampai ke orang. Saya tak mau nanti orang kata, patut ustaz duk cerita bab sedekah, patut ustaz duk cerita pasal ni, rupanya nak minta duit kami. Jadi saya tak mau macam tu, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan nampak benda ni sebagai sebab kita sama-sama saling kasih mengasihi kerana Allah. Nak kita semua selamat dalam syurga esok. Jadi sebagai sebab nak memudahkan urusan tuan-tuan, maka saya buat satu pilihan yang sukar, iaitu nak beli rumah tapi tak mau minta duit orang. Susah tak, tuan-tuan? Orang kata gila. Jadi Allah SWT biar gila tak apa, tuan-tuan. Sebab saya yakin idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkehendak, takdir tu telah ditentukan ke atas kami, nescaya benda tu akan sampai juga, walaupun seluruh dunia tahan, tuan-tuan. Jadi saya pegang yang tu, tuan-tuan. Jadi sebab tu saya minta tuan-tuan tolong doakan supaya Allah izinkan kami cepat-cepat boleh beli rumah tu. Mana tahu tuan-tuan doa malam ni, tiba-tiba Allah mustajabkan doa tuan-tuan. Esok pagi ada orang telefon, ustaz, tengok duit dalam akaun bank, ustaz. Pergi settle rumah tu hari ni juga dah. Buka-buka tengok, ya Allah, cukup dah. Mustahil tak, tuan-tuan? Tak mustahil. Pada kehendak dia tak ada yang mustahil. Jadi kalau orang kafir tak minta dia boleh bagi, takkan kita orang Islam bila minta Tuhan nak tahan? Tidak. Bonsiu tak minta pun dengan Tuhan untuk jadi kaya, Allah bagi dia kaya, tuan-tuan. Bonsiu makin tak buat duha dia tiap pagi, tuan-tuan. Tiap malam buat tahajud supaya Tuhan murah rezeki dia, tak. Tapi Tuhan bagi keadaan dunia seluas-luas. Jadi takkanlah kita yang beriman ni yang minta supaya Allah bukakan jalan untuk kita mudah buat baik ya. Takkan Tuhan ni zalim, walhal dia suruh kita buat baik. Jadi tuan-tuan tolong doakan. Boleh tak, tuan? Mudah-mudahan bila tuan-tuan doa, ada orang terbuka hati yang mampu untuk bantu kami di madrasah, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar tu, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi malam ni menjadi manfaat buat diri kita, dan mudah-mudahan jadi sebab untuk kita semua menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah, dan selamat daripada kemurkaannya, dan diizinkan masuk syurga tanpa hisab, berkumpul bersama-sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga sambil berpimpinan tangan dengan baginda Rasul, dan diberikan kebahagiaan dan berpanjangan bersama keluarga kita, zuriat kita seluruhnya dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam, yang baik datang pada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika